Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah kita Allah Taala panjangkan lagi usia kita. Alhamdulillah bertemu dalam majlis ilmu seterusnya. Saya berlari naik tangga. Saya berlari naik tangga tadi. Tarik nafas sikit. Jadi alhamdulillah kita sambung pada bab taubah, bab taubah. Semua buku-buku. Hari ini sebelum ni kita dah bincang, dah baca ayat-ayat Al-Quran berkenaan dengan, kita dah baca ayat-ayat Quran berkenaan dengan taubah. Okay. Dan hari ini kita masuk kepada hadis yang pertama. Jumpa semua. Kalau buku sama dengan saya, muka surat 18. Kalau buku sama dengan saya, muka surat 18. Kalau yang buku masing-masing pun tak apa. Pergi ke Babut Taubah. Hari ini kita baca hadis yang pertama. Are you ready? Okay. Shall we start? Ready, Ustaz. Okay. Hadis yang pertama dalam Babut Taubah. Dan kita faham bahawa Imam An-Nawawi susun kitab dia. Kita dah selesai bab ikhlas, bab ihdharun niyah, menghadirkan niat dalam satu-satu amalan. Okay, clear dah niat, kita kena taubat. Baju pun tinggi sebelah. Kita kena taubat. Jadi hari ini hadis yang pertama, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marrah rawahul Bukhari. Maksudnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya saya memohonkan ampun, istighfar serta bertaubat kepada Allah tiap-tiap hari lebih daripada 70 kali. Sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Hadis yang kedua, saya tak terang lagi hadis pertama ni, kita kena terus baca hadis kedua supaya kita faham dia ada kaitan sikit nanti. Hadis pertama Rasulullah kata, aku beristighfar lebih daripada berapa kali? 70 kali. Okey. Hadis yang kedua, wa'anil A'ar bin Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruhu fa inni atubu fil yaumi 100 marrah rawahu Muslim. Dari Al-Aghar bin Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah dan mohon ampun kepadanya, istighfar, kerana sesungguhnya saya bertaubat, memohon ampun dalam sehari 100 kali. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang pertama tadi berapa kali? 70. Yang kedua 100 kali. Yang pertama kata Rasulullah istighfar 100 kali.
Hadis yang kedua kata Rasulullah istighfar sorry. Hadis yang pertama tadi Rasulullah kata istighfar 70 kali sehari. Hadis kedua Rasulullah sebut 100 kali sehari. Okey. Dalam bab ni orang yang suka bergaduh, dia bergaduh lah. Maupun 20, 100, 70, 100, 70, 100. Ini golongan yang suka bergaduh. Bahkan golongan yang sentiasa mencari yang negatif. Apa ni Nabi Muhammad ni? Sekali 70, sekali 100. Ini yang suka cari negatif. Kepada orang macam ni kita tanya, dah awak berapa kali istighfar sehari? Itu senang jawapan dia. Itu jawapan paling senang pada golongan yang suka bergaduh. Tapi bagaimana kita nak faham? 70 ke 100? Kita baca kat bawah ni. Demikianlah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat Islam yang yakin dan beriman terhadap ajarannya. Sebab istighfar itu bagi manusia merupakan suatu alat yang terbaik untuk taqarrub, mendekat kepada Allah, sebab di situ ada pengertian, pengakuan sebagai hamba yang lemah, selain daripada pengakuan terhadap kebesaran Allah dan kekuasaannya yang mutlak, yang tidak terbatas. Okey. Jadi macam mana kita nak fahami petani? 70 ke 100? Macam mana kita nak explain? Ada siapa-siapa boleh bagi pendapatan ke? Macam mana kita nak faham? Macam mana ni? 70, 100. Sebenarnya, yang lebih utama bagi kita, soalan yang lebih penting, aku ni sebut istighfar berapa kali sehari? Itu soalan paling penting. Kita ni sebut astaghfirullah berapa kali? Ada orang dia sebut astaghfirullah bila anak-anak dia buat hal. Bila anak-anak bergaduh dia pergi, astaghfirullah. Dia pukul anak. Sambil astaghfirullah. Itu baguslah daripada dia maki hamun. Baguslah sebut astaghfirullah, boleh tenang jiwa. Tapi itu tak kira istighfar mohon keampunan dari Allah. Tak maksud saya ia adalah zikir. Ia lebih baik daripada maki hamun. Tapi sebenarnya tak kena tempat. Nak marah ke anak, pukul anak, astaghfirullah. Ataupun mungkin dia rasa dia buat tu benda salah. Dia buat juga sebab tu dia istighfar. Tapi istighfar yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mohon keampunan dari Allah terhadap dosa yang dia buat. 70 ke 100 ah? Ya, ada riwayat sebut 70, ada riwayat sebut 100. Maka ulama bincang. Ada ulama kata between tu lah. Jadi kalau kita paling kurang kalau nak buat 70 kali sehari. Kalau rasa target boleh 100 kali, okey cukup dah. Lebih boleh tak? Tak salah. Tapi sebaik-baiknya janganlah kita nak tunjuk pandai daripada Nabi pula. Bagaimana ada 3 orang sahabat yang pergi ke rumah Rasulullah, tanya isteri Rasulullah, macam mana solat Rasulullah? Macam mana puasa Rasulullah? Lalu isterinya beritahulah. Lalu sahabat 3 orang ni balik, dia bercakap-cakap. Rasulullah ni orang terjamin syurga dah. Okeylah Rasulullah tidur, lepas tu bangun sembahyang. Tapi kita ni macam mana? Lalu yang ni kata aku tak akan tidur malam. Aku nak tahajud je sepanjang malam. Yang ni kata aku akan berpuasa tiap-tiap hari. Yang ni seorang lain kata aku tak nak kahwin. Kahwin ni duk layan ke nafsu, ganggu ibadah. Kemudian cakap-cakap mereka ini sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata, korang ni jangan melampau. Aku solat, aku tidur, aku qiyamul lail dan aku juga tidur. Aku puasa dan aku juga ada hari yang aku tak puasa. Wa ana atazawwajun nisa, dan aku juga kahwin isteri. Siapa yang berlebihan dari sunnahku, dia bukan dari kalanganku. Jadi kita jangan duduk lebih-lebih, jangan duduk over lah. Oh, kena istighfar 7,000 kali sehari Ustaz. Bukan atas 7,000 kali.
Kenapa kita nak melampau? Buat 2 hari, buat seminggu, hari ni 7,000. Esok 7,000. Lusa 7,000. Cukup seminggu, lepas tu tak ada dah. Tak ada dah. Oh, saya pernah Ustaz, zikir 7,000 sehari Ustaz. Berapa kali awak buat? Oh, sebulan. Direct Ustaz saya buat. Dan lepas tu buat tak lagi? Tak buat dah sekarang. Oh, kalau sebulan kali 7,000 tu banyak dah. 21. Sebulan. 30 kali 7 berapa? 30 kali 7,000. 21,000 ke 210,000. Tapi jadi dia amal tidak sebagaimana yang Nabi ajar. Alangkah baiknya kalau dia boleh istiqamah 70 kali setiap hari sepanjang hidup dia. Okey. Rasa semangat, tambah lagi sampai 100. Itu maksudnya. Kalau 70 kita nak bagi macam mana Sembahyang ada 5 waktu kan? Kalau sembahyang 5 waktu, lepas sembahyang berapa kali astagfirullah? Biasa-biasa yang hadir petang ni kalau lepas solat fardu berapa kali sebut astagfirullah? Cuba tulis kat ruangan chat. Kalau kita lepas solat fardu, kita sebut astagfirullah tu berapa kali? Dan nak cukup 70 ni ataupun yang kita biasa amal macam mana? Berapa kali? Ada orang amal 10. Oh, alhamdulillah. Kak Rahayu kata 3 kali biasa. Kak Sabariah kata 3 kali. Haji Zainal kata 3 kali. Haji Azmi 3 kali. Aisyah 10. Alhamdulillah. Ada 3. 10 kali setiap fardu. Ada juga yang biasa 3. Tapi kalau waktu sembahyang maghrib, kadang-kadang di sembahyang tu masa iklan drama kan. Dia tengok drama, di sembahyang maghrib, yang tu sekali je astagfirullah Ustaz. Tu pun sambil berlari. Sambil berlari takut buat iklan habis dah kan. Bibik cakap, bibik kata dah habis iklan boh. Astagfirullah sekali je. Jadi sekarang ni, kita sekarang ni nak cukup 70. Kak Norina kata 11. Maknanya kalau 11 kali, 10 kali. 10 kali kita ambil, setiap kali selepas solat baru 50. Jadi pandai-pandailah kita. Tapi kita faham bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang insan yang maksum, seorang insan yang dijamin syurga, seorang insan yang diampunkan dosanya yang terdahulu dan yang akan datang. Pun Rasulullah banyak beristighfar. Macam mana pula kita hari ni? Allahu Akbar. Siapa hari ni dalam minggu ni dia tak buat dosa lagi? Astaghfirullahalazim. Dalam minggu ni tak buat dosa lagi. Dosa pada suami. Tinggikan suara pada suami. Yang suami kadang-kadang cakap bohong pada isteri. Dosa kita kepada jiran. Jadi kita perlu istighfar. Nak tengok berita pun kena tengok orang tak tutup aurat. Itu tak kira yang scroll Facebook dan sebagainya lagi. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Jadi perbanyakkanlah sebut istighfar. Bahkan kita baca dah dalam mukaddimah ayat-ayat ini, mukaddimah bab taubat ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala beritahu bahawa orang yang banyak sebut astaghfirullahalazim ini calon-calon orang yang akan la'allakum tuflihun, orang yang akan sukses di dunia. Banyak sebut astaghfirullah, ini orang-orang yang sukses. Banyakkan istighfar, Allah akan bantu untuk dapat kejayaan di dunia. Okey. Kita baca hadis yang ketiga. Wa an Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari khadim Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lallah ani siapa yang buku dia sama dengan saya, kalau jumpa muka surat 19 yang paling atas sekali tu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam kitab ni dia tulis
lillahi. Ni, lillahi. Yang betul lallah. Lam ni baris atas, bukan lillahi, lallahu. Yang cetakan lain macam mana? Kalau yang cetakan ni dia tulis li, lillah. Kalau cetakan lain, lam baris atas ke baris bawah? Tulis baris je. Cuba tulis kat ruangan chat. Lam baris atas ke baris bawah? Baris atas. Ya Kak Mazia, ya Kak Rahayu, betul. Jadi, kalau yang cetakan sama dengan saya ni, dia tulis lam baris bawah. Baiki. Lallah. Betul. Tuan Raja Azmi, baiki sikit. Aisyah Hasan, baris bawah. Dia bukan lillah. Dia lallah. Okey. Lallah afraha bitaubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi fulatin muttafaqun alaih wa fi riwayatin li Muslim. Lallahu, bukan lillah Lallahu ashaddu farhan bitaubati abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi fulah fanfalatat minhu alaiha ta'amuhu wa sharabuhu fa'aysa minhu minha fa'ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha wa qad aysa min rahilatihi fabainama huwa kadhalik idh huwa biha qa'imatan 'indah فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. Ni kisah menarik. Jangan tengok lagi makna. Tengok saya dulu sekejap. Hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak terang pada kita betapa Allah tersangat gembira sekiranya ada di kalangan hamba-Nya yang ingin bertaubat. Allah sangat gembira ada orang nak bertaubat. Jadi Rasulullah nak cerita bagaimana gembiranya Allah kalau ada orang nak bertaubat. Macam mana? Lalu Rasulullah buat satu perumpamaan. Ada seorang lelaki, dia naik unta, dia musafir kat padang pasir. Atas unta dia ada makanan, pakaian, kelengkapan. Bila dia sampai di tengah padang pasir, tiba-tiba unta dia turun daripada unta. Ada riwayat kata dia jumpa pokok, dia nak turun berehat sekejap, unta dia lari. Ataupun dia naik unta dia terlepas lari. Di tengah padang pasir, dia bersendirian. Makanan, minuman, pakaian, handphone, charger. Tak ada lah tu. Tu saya tambah lah tu. Tu keperluan hidup zaman sekarang. Kan? Makanan tak ada, tak apa. Asal ada line internet. Zaman sekarang. Jadi, Rasulullah buat perumpamaan lelaki ni naik unta. Lalu unta dia lari. Tinggal dia seorang di padang pasir. Dan makanan, minuman, segala kelengkapan semua ada atas unta tu, unta pun lari. Lalu dia ni putus asa lah. Nak kejar unta, tak boleh nak kejar. Dia pun berehat di bawah sepohon pokok, lalu dia tertidur. Dia tidur. Tidur dalam keadaan feras. Tak tahu macam mana nasib dia di tengah padang pasir bersendirian. Lalu, dia pun tidur. Bila dia terjaga dari tidur, dia dapati unta dia ada cokoh depan dia. Cokoh. Cokoh tahu tak cokoh? Bercokos. Mencongkos. Apa dia maksud cokoh? Dia kejut tidur tu, dia tengok cokoh unta ada depan dia. Cokoh apa benda? Ada translation tak? Bercokos.
Kejut tidur, unta yang lari, yang hilang tadi. Benda kita nak kata duduk ada, betul lah duduk. Tercegah. Terpacul, Ustaz. Terpacul. Ha? Terpacul di depan mata. Tepat. Tercongok. Tercongok Aisyah Hasan. Dia tercongok. Tiba-tiba muncul. Tercongok. Macam mana kita? Mak-mak, nenek-nenek, ada anak duduk asrama. Kita tak tahu. Waktu itu kita buka pintu, lah kau balik. Surprise. Tercongok, tiba-tiba muncul. Maknanya lelaki ni yang, bayangkan, dia yang dah frust di tengah padang pasir, nyawanya tak tahu macam mana, unta makan minum dia dah hilang, dia tertidur, jaga tidur, unta dia congok depan dia, cokoh depan dia. Lalu kerana terlalu gembira, lelaki ni kata, "Ya Allah, engkau hamba-Ku, aku Tuhan. Kau hamba aku Tuhan." Dia salah cakap. Dia tersilap cakap kerana apa? Kerana terlalu happy sangat. "Ya Allah, kau hamba aku Tuhan." Maknanya hamba pergi cari unta hantar balik ke Tuhan. Dia tersilap cakap kerana terlalu happy. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah sekiranya ada hamba-Nya yang ingin bertaubat, Allah lebih gembira daripada lelaki tadi yang salah cakap tu. Ya Allah. Ini perumpamaan yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak beritahu bahawa Allah sangat gembira kalau ada hamba-Nya yang ingin bertaubat. Lama dah duduk dalam riba. Ustaz, saya buat keputusan, saya nak refinance rumah saya, kereta saya, biarlah saya rugi 50-60 ribu pun. Saya nak refinance daripada riba ni. Saya nak bertaubat, Ustaz. Allah sangat gembira. Ada orang hidup lama dah, orang duk puji cantik tapi tak pernah pakai tudung, tak pernah tutup aurat. Dia berazam nak tutup aurat. Tak apalah, orang kata aku tak cantik dah pun biarlah. Kerana Allah, aku nak bertaubat, nak tutup aurat. Maka Allah sangat-sangat gembira sekiranya ada hamba-Nya yang ingin bertaubat. Allahu Akbar. Adanya seorang suami yang tidak menunaikan tugas dan tanggungjawab, tipu isteri, pukul isteri, suka maki hamun isteri. Dia nak bertaubat, nak menghargai isteri, nak jalani kehidupan sama-sama. Dia sanggup minta maaf dengan isteri, dia sanggup buang ego dia, minta maaf lah dengan isteri. Abang kena COVID baru ni, baru abang nampak pengorbanan awak lah yang jaga abang, yang jaga anak-anak kita. Sebaik abang tak mati lagi kena COVID baru ni. Allah bagi hidup balik. Jadi peluang kedua ni abang hargai awak. Saya nak bertaubat dah, ya Allah. Allah sangat gembira apabila ada hamba-Nya yang ingin bertaubat. Allahu Akbar. Soalan Aisyah tanya, Anas bin Malik itu pelayan Rasulullah ya? Dan Abu Hamzah tu yang menyampaikan hadis Rasulullah tu ya? Dan yang meriwayatkan hadis Rasulullah tu Bukhari Muslim. Betul ke pemahaman saya dari segi penulisan di buku tu? Bagus soalan Aisyah. Bagus. Anas bin Malik adalah pelayan Rasulullah. Betul. Anas bin Malik ni ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, umur dia sekitar 10 tahun. Jadi mak dia nama Ummu Sulaim. Mak dia pergi jumpa Rasulullah. Mak dia kata, "Wahai Rasulullah, Rasulullah hijrah ke Madinah ni ada orang bagi makanan, ada orang bagi pakaian, ada orang bagi duit." Ummu Sulaim kata, "Saya tak ada apa yang saya boleh bagi. Yang saya adanya anak kesayangan saya ni Anas. Saya hadiah kepada Rasulullah, jadi khadam Rasulullah, khidmat dengan Rasulullah." Ya, Anas bin Malik adalah pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama. Abu Hamzah itu adalah Anas bin Malik. Abu Hamzah adalah
Anas bin Malik. Gelaran kepada Anas bin Malik Abu Hamzah. Oh, banyak kosong ni. Oh, gitu. Betul tu. Faham tu bila banyak tu. Oh, betul. Maknanya orang Arab ni dia panggil kunyah. Dia ada abu-abu tu. Abu Muhammad, Abu Abdullah. Kita bincang dah hari tu kan, abu-abu tu, Abu Abdullah wa an ummil mu'minin, Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Anas bin Malik, abu dia adalah Abu Hamzah. Anak sulung lelaki dia namanya Hamzah. Okey. Jadi Anas lah yang dengar hadis daripada Rasulullah. Anas dengar hadis daripada Rasulullah. Anas pun cerita kepada sahabat Nabi yang lain. Sahabat Nabi yang lain cerita pula kepada anak murid mereka yang dipanggil tabi'in. Hadis ni lah. Hadis kisah Allah gembira kalau ada orang nak bertaubat. Lebih gembira daripada lelaki yang hilang unta tadi yang sehingga tersilap cakap. Jadi Anas bin Malik cerita, para sahabat lain dengar kisah hadis ni. Lalu sahabat yang lain pula cerita kepada anak-anak murid mereka. Generasi tabi'in, next generation. Oh, ni dengar. Oh, okay. Hadis ni bahawa Allah Ta'ala sangat, Rasulullah kata Allah Ta'ala sangat gembira kalau ada orang nak bertaubat. Lebih gembira daripada pemuda ni yang hilang unta ni. Generasi tabi'in baca pula pada anak murid mereka. Baca lagi pada anak murid mereka. Okey. Baca lagi. Lalu sampai ke zaman Imam Al-Bukhari. Jadi Imam Bukhari dia kumpulkan hadis-hadis ni, dia letak dalam kitab dia, Sahih Bukhari. Imam Muslim dia pun letak dalam kitab dia Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Maka kitab itu menjadi reference utama umat Islam, Bukhari, Muslim. Berlalu beberapa ratus tahun lagi, datang Imam An-Nawawi. Imam Nawawi dia kutip daripada Sahih Bukhari sikit, daripada Sahih Muslim sikit. Ada juga yang dia ambil hadis ni dalam Bukhari ada, dalam Muslim ada. Dua-dua ada. Imam Nawawi kumpul dalam kitab Riyadhus Salihin yang kita baca ni. Bagus soalan Aisyah tu. Ini dipanggil penulisan ataupun secara spesifiknya dipanggil ilmu mustalah hadis. Okey, kita baca terjemahan sekarang. Okey Aisyah, alhamdulillah clear Terima kasih soalan. Bagus. Kita baca sekarang. Saya kata jangan tengok buku lagi, saya nak suruh faham dulu. Sekarang kita baca. Dari Abu Hamzah, Abi Hamzah, iaitu, kan dia kata iaitu, makna Abi Hamzah tu Anas, iaitu Anas. Dari Abi Hamzah, iaitu Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu lebih gembira dengan taubat hamba-Nya daripada gembiranya seseorang yang menemukan kembali dengan tiba-tiba untanya yang telah hilang di suatu tanah yang luas. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Okey. Imam ni, Imam Bukhari dia dengar daripada Tok Guru dia. Ada yang dengar simple. Ada yang dengar Datuk Guru cerita panjang sikit, elaborate lebih lagi. Dia pelbagai riwayat. Sebab zaman itu tidak ada recorder. Zaman itu tidak ada rekod kan. Kita nak mula kelas dia pun, dia kata, the video is recorded. Got it. Kita pun tekan situ. Got it. Setuju. Jadi, tak boleh nak rakam. Zaman sekarang ada YouTube, ada live, kita boleh save. Jadi riwayat-riwayat ni pelbagai. Kadang ada lafaz pendek. Macam ni pendek, Bukhari Muslim pendek. Rasulullah, sesungguhnya Allah lebih gembira daripada taubat hamba-Nya. Daripada gembiranya seseorang yang menemukan kembali dengan tiba-tiba untanya yang telah hilang di suatu tanah yang luas. Pendek. Kita tengok bawah dia. Dalam riwayat Muslim. Ni panjang sikit. Sungguh Allah lebih suka menerima taubat hamba-Nya ketika ia bertaubat kepadanya daripada gembiranya seseorang dari kamu semua yang berada di atas kenderaannya, iaitu unta, yang berada di suatu tanah yang luas, duduk pada pasir.
kemudian hilang kenderaannya itu daripadanya, unta hilang. Sedangkan ada bekal makanan dan minuman. Orang tadi lalu berputus asa, fresh dah dia duduk pada pasir seorang-seorang. Kemudian ia mendatangi sebuah pokok. Kemudian tidur terbaring di bawah naungan pokok itu. Seorang tengah pada pasir. Sedang hatinya sudah berputus asa daripada kenderaannya tadi, unta yang hilang tu. Tiba-tiba kenderaannya itu lengkap kembali di sisinya. Cokoh tadi tu. Congok. Mari duduk depan dia balik tu. Lalu ia mengambil kendalinya. Dia pegang tali unta tu. Kerana sangat gembira. Maka ia berkata, Ya Allah, Engkau adalah hamba-Ku dan aku adalah Tuhanmu. Ia menjadi salah ucapannya kerana sangat gembira. Salah cakap. Happy berdoa lalu. Dia happy sangat sehingga dia tersilap cakap. Gembiranya jumpa balik unta dia. Tetapi Allah lebih gembira daripada lelaki ini apabila ada di kalangan hamba-Nya yang ingin bertaubat. Bertaubatlah. Dulu ambil duit pusaka, tipu adik-beradik. 15 tahun dah duk makan duit haram. Bagi baliklah duit kat kakak tu. Dulu renovate rumah, masuk tanah orang. Minta izin, bayar, pecah balik ke. Dulu kebun kita ambil tanah orang buat kebun, taubatlah. Niat nak bertaubat dan bertindak. Ada syarat-syarat taubat yang kita bincang dah minggu lepas. Taubat. Allah sangat gembira kalau ada hamba-Nya yang ingin bertaubat. Allahu Akbar. Kita kena faham. Allah gembira ni Ustaz. Bila ada hamba-Nya yang nak bertaubat, adakah Allah berhajat pada taubat kita? Allah berhajat ke pada taubat kita? Sehingga bila kita nak bertaubat, Allah ni jadi gembira sangat. Kalau kita tak bertaubat, Allah rugi ke? Never. Never. Tak pernah rugi. Allah tak kisah kalau kita tak bertaubat. Tetapi kenapa Allah Ta'ala gembira bila ada hamba-Nya yang bertaubat? Sebab Allah Ta'ala boleh bawa masuk hamba itu ke dalam syurganya. Itu Allah suka. Kalau kita tak, Allah suka kalau kita bertaubat maknanya kalau kita tak bertaubat Allah rugi ke? Tak pernah rugi, kita yang rugi. Allah gembira kerana hamba-Nya itu telah menyelamatkan dirinya daripada neraka Jahannam. Dan ini hadis ini jangan kita faham pula Allah ini macam manusia gembiranya. Allah Ta'ala gembira, Allah tak sama dengan makhluk. Wallahu a'lamu bis-shawab, laisa kamitslihi syai'. Tetapi kita faham bahawa kegembiraan Allah, Allah suka sangat kalau seseorang itu ingin bertaubat. Okey. Dan yang seterusnya, antara pengajaran penting. Jadi kufur tak lelaki tadi tu? Yang kata aku Tuhan, Allah hamba. Jatuh tak akidah dia? Macam mana tu? Lelaki tadi yang cakap, dia kata Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Aku Tuhan, kau hamba-Ku, ya Allah. Kufur tak dia? Dia jatuh, rosak tak akidah dia? Macam mana? Kak Rahyu kata tak. Dah dia kata aku Tuhan, Allah hamba. Tak jatuh kufur ke? Tak rosak akidah ke? Cakap macam ni. Ya betul, dia tidak sengaja. Dia tak sengaja. Betul Kak Puan Sabariah. Dia tak, sebab dia tak sengaja. Dia bukan sengaja. Dalam hadis ni pun sebut akhta'a min syiddatil farah. Dia tersilap kerana terlalu gembira. Masya Allah. Kita pun kadang-kadang ada juga tersilap. Kan? Happy sangat. Tersilap. Dan dia tidak ada sebarang niat pun sebenarnya. Betul. Fatimah Syam. Allahu Akbar. Kita masuk hadis yang keempat. Boleh? Yang keempat kan. Ada soalan tak setakat ni? Kita baca 3 hadis dah. Ada soalan? Kalau siapa-siapa ada soalan, boleh tulis je di ruangan chat. Kalau yang berkait dengan pengajian kita lah. Saya mampu jawab, saya jawab. Saya tak mampu, kita KIV. Hadis yang keempat. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais
al-Ash'ari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar. Allah. Inna Allah yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Rawahu Muslim. Dari Abi Musa, Aisyah tanya, Ustaz R.A. radhiyallahu anhu itu untuk siapa? Itu untuk sahabat Nabi yang merupakan perawi hadis ni. Abu Musa al-Ash'ari adalah sahabat Nabi. Bila sebut radhiyallahu anhu, moga-moga Allah meredainya. Pronoun who adalah untuk moga-moga may Allah bless him. Him adalah Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Jadi Abu Musa kata dia dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala. Nampak tak? Jumpa tak Allah SWT? Jumpa. Muka surat 20 tu. Jumpa kan? Allah SWT. Jumpa, apa maksud SWT tu? SWT. Ada satu majlis rasmi. Subhanahu wa ta'ala. Ya, subhanahu wa ta'ala, betul. Ada satu majlis rasmi, yang tukang rasmi majlis ramai orang. Jadi yang tukang rasmi itu dia baca teks ucapan. Kita bersyukur kepada Allah SWT kerana telah menghimpunkan kita. Allah. Dalam ucapan rasmi itu patutnya PA beritahulah sikit. Ya Allah. Allahu Akbar. Kita bersyukur kepada Allah SWT kerana menghimpunkan kita. Ya Allah, ya Allah. Macam mana kan? OMG. Kalau sebut OMG, dia tahu pula apa maksud OMG. Betul. Ini Kak Norina yang baca tu orang Islam lah. Kalau orang bukan Islam, kita tak kisahlah. Dia tak sebut Allah pun tak apa. Yang baca tu orang Islam lah. Allahu Akbar. VIP lain nak senyum tak berani. Senyum dalam hati. Allahu Akbar. Okey, kita baca maksud hadis ni. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu membentangkan tangannya, rahmatnya di waktu malam supaya bertaubat orang yang berbuat kesalahan di waktu siang. Dan juga menghulurkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat orang yang buat kesalahan di waktu malam. Demikian ia terus berlaku sehingga matahari terbit dari sebelah barat. Maksud hadis ni, Allah Subhanahu wa taala menerima taubat di siang hari kalau orang yang melakukan dosanya di malam hari. Siang tu Allah terima peluang, beri peluang dia nak taubat. Yang buat dosa di siang hari, malam Allah Taala beri peluang, Allah terima kalau dia bersungguh nak bertaubat. Sehingga bila? Sehingga matahari terbit dari sebelah barat. Itu masa itu berlaku kiamat dah lah. Berlaku kiamat. Nak beritahunya harapan yang begitu besar Allah Ta'ala beri. Janganlah ada di kalangan kita yang rasa aku ni banyak sangat dah dosa. Aku banyak sangat dosa. Aku ni tak ada harapan dah nak bertaubat. Macam mana? Aku tak nak bertaubat. Jadi jangan kita ada perasaan sedemikian. Jangan. Kita faham bahawa Allah Maha Pengampun. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala beritahu kepada kita bahawa yang buat dosa di siang hari boleh bertaubat di malam hari. Yang buat dosa di malam hari esok pun boleh bertaubat. Allahu Akbar. Dan hadis yang kelima, termasuk lagi bab taubat ni.
Jangan tangguh-tangguh taubat. Ya, betul. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taba Allahu alaihi rawahu Muslim. Nah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari belah barat, maka Allah terima taubatnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Samalah dengan maksud yang tadi. Taubat, pintu taubat terbuka selagi mana nyawa tak sampai ke halqam. Nanti kita akan jumpa hadisnya. Pintu taubat terbuka selagi mana matahari tak naik dari sebelah barat. Anas Al-Habsyi. Salam Ustaz. Bagaimana pula yang bertaubat tapi mengulangi kesalahannya berulang kali atas kelemahannya sendiri? Astaghfirullahalazim. Soalan Anas ini jawapannya ada di hujung bab kita nanti. Tak apalah. Ada dalam hadis kita baca sekarang hadis kelima. Soalan pada Anas ni ada jawapan pada hadis yang ke-8. Hadis ke-8 nanti ada jawapan pada soalan Anas ni. Tapi walau bagaimanapun saya jawab dulu secara ringkas. Anas tanya, orang yang dah bertaubat, kemudian dia buat lagi dosa. Dia ulang balik dosa dia. Macam mana tu? Maka taubat balik. Ustaz dia buat dosa. Lepas tu dia bertaubat. Tapi dia tak kuat Ustaz. Dia duduk balik dengan kawan-kawan, dia buat balik dosa tu. Boleh tak lagi dia nak bertaubat? Boleh, bertaubatlah. Bertaubat. Habis kalau dia bertaubat Ustaz, lepas tu dia buat lagi. Taubatlah. Dah tak jadi main-main ke? Teruskan bertaubat. Minta Allah Ta'ala beri kekuatan. Okey, gitu Ustaz. Kalau gitu saya okey, hari ni saya taubat dulu, nanti minggu depan saya buat balik. Itu dia dari awal. Yang ni masalah problem. Dia kata tak apa, kita buat dululah, nanti kita taubatlah. Ni tak jadi. Yang Allah terima dia ni bersungguh nak bertaubat. Tapi sampai masa dia tak kuat. Orang kata apa, taubat sambal belacan ke apa benda? Ada orang sebut gitu. Taubat sambal belacan. Maknanya dia makan pedas, taubat tak nak makan dah. Esok jumpa belacan makan pula. Taubat sambal belacan dia kata. Dengan syarat dia tadi bersungguh nak bertaubat. Kemudian dia buat lagi, taubat lagi, taubatlah, bertaubatlah. Jangan kita putus asa, teruskan. Tapi jangan kita sengaja. Okey, kita buat, kita taubatlah. Itu tak boleh lah. Okey. Kenapa bila kita sedar pukul 4 pagi, tapi susah nak bangun, ambil air semayang untuk sembahyang taubat? Boleh bangun, kejut pukul 4 kalau kebetulan ada flight Firefly, flight pukul 6, kita boleh je bangun. Cuba orang ada flight tanya. Boleh je bangun. Cuba tanya yang suka tengok bola tu. World Cup. Semi final tu Brazil lawan Argentina, dia boleh je bangun. Kita kadang-kadang bila ada urusan kerja, nak kena bertolak awal pagi, bos kata kena ada di lokasi ni, kita boleh je. Tapi untuk Allah, kita cukup berat melakukannya. Itu kita kena tanya hati dan jiwa kita sendirilah. Kenapa jadi gitu? Nak bangun, Allah, berat sangat nak bangun. Ya Allah. Di situlah kita perlu banyak hadiri majlis ilmu. Banyak kita mulakan dengan zikrullah. Dan saya nak syorkan, kita kalau kita nak buat yang ringan-ringan dulu. Sembahyang sunat, qabliyah, ba'diyah, jangan tinggal. Zikir, baca ayat-ayat Quran. Lepas tu slowly bangun tengah malam. Dan di sinilah kita melihat betapa hebatnya hikmah Ramadan. Automatically, bila masuk je esok 1 Ramadan, malam ni mula tarawih, tiba-tiba boleh bangun pukul 4 pagi, para isteri, para ibu.
Molek-molek ada. Oh, molek-molek ada bahasa Terengganu. Okey je dia. Kupas setengah, bangun goreng ikan, goreng telur, boleh hidup. Ya. Subhanallah, itu di antara keajaiban Ramadan. Itu antara keajaiban Ramadan. Dan yang paling ajaib Ramadan, Allahu Akbar, ada satu perkara yang ajaib bulan Ramadan. Jap kita tengok jam jap. Hari ni maghrib pukul apa? Ramai tu tengok jam dulu, tengok maghrib pukul apa. Maghrib. Ustaz tanya maghrib pukul berapa. Kalau bulan Ramadan, sekali tanya maghrib pukul berapa, serentak orang boleh jawab. Itu antara keajaiban Ramadan. Kan? Tadi saya tanya maghrib pukul berapa, nak cari dulu, nak cari. Tengok dinding. Tapi kalau bulan Ramadan cuba tanya maghrib pukul berapa, pap. Oh, semua orang tahu. Itu antara keajaiban Ramadan. Sebab tu kita boleh bangun. Sebab itulah kalau Ramadan pun dia tak bangun sahur. Ramadan pun dia tak boleh nak bangun pukul 5, pukul 4:30. So, masih lain lagi lah berat. Ya Allah, ya Allah. Solat sunat taubat tak semestinya buat lepas tahajud kan, siang pun boleh buat. Boleh buat. Boleh buat solat sunat taubat, boleh istighfar. Yang penting kita dari keazaman kita, kita azam betul-betul kuatkan jiwa kita. Kita sebut dah syarat-syarat taubat sebelum ni, supaya kita benar-benar dapat taubat nasuha. Hadis yang ke-6. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله bukan hu, inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Rawahu Tirmidzi. Dari Abu Abdurrahman, dari Abi Abdurrahman, iaitu Abdullah bin Umar. Ini anak Sayyidina Umar ni. Macam tadi kan, Abu Hamzah Anas bin Malik. Anas bin Malik, gelaran dia, kunyah dia Abu Hamzah. Abdullah ibn Umar bin al-Khattab, gelaran dia Abu Abdurrahman. Jadi Abu Abdurrahman. Dia kata apa? Dia kata aku mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesungguhnya Allah tetap menerima taubat seseorang hamba selama rohnya belum sampai ke tenggorokan, hampir mati. Tenggorokan tu kat mana? Tenggorok. Bukan tengkorak. Tenggorokan. Tenggorok. Allah tetap terima taubat hambanya selama rohnya belum sampai ke tenggorokan. Ingat tak minggu lepas saya tanya soalan di sini, Fir'aun bertaubat tak? Kita bincang dah minggu lepas kan, ingat tak lagi? Fir'aun bertaubat tak? Fir'aun bertaubat. Ya, Fir'aun bertaubat. Tetapi bila Fir'aun bertaubat? Saat akhir. Ketika nak lemas dah. Dah saat akhir. Saat akhir dah. Ini yang dikatakan nyawa sampai ke halqam dah, tenggorokan dah. Pada saat itu Fir'aun baru nak bertaubat. Maka taubat pada masa itu sudah tidak ada nilainya. Tak ada nilai dah taubat masa itu. Inilah hadis yang beritahunya. Allah pasti akan terima taubat hambanya selagi mana roh tidak sampai ke halqam dia. Jadi sebab itulah kita jangan tangguh taubat. Saya ingat ada seorang syekh, Allahu Akbar, dari negara Kuwait. Syekh ni cerita, ada seorang satu keluarga ni ada seorang anak lelaki. Anak dia paling sulung, anak lelaki. Tapi anak lelaki dia ni memang perangai teruk lah. Tak solat, berkawal, isap rokok, mengarut sekali, tak peduli, tak hormat mak ayah dengan adik-adik, bergaduh dengan orang kat universiti, dengan orang kampung.
Sehingga mak ayah dia ni, guru besar, cikgu, balai polis, memang kenal dah muka mak ayah dia. Memang kenal dah. Sebab apa? Sebab anak lelaki dia ni teruk sangat perangai. Mak dah kering air mata menangis. Ayah dah pukul, dah maki hamun, dah mencaruk, maki semua dah pada anak ni. Tak jadi cerita. Balai polis kenal dah muka ayah dengan mak ni. Malunya. Teruk perangai si anak ini. Sehingga akhirnya mak ayah ni malu dah duduk kat kampung tu. Dia kata, jomlah kita pindah. Mari kita pindah lah. Kita duduk sini, anak kita ni buat malu je, mari kita pindah. Lalu pun mereka pun pindah di satu tempat baru. Mereka pindah. Hijrah. Mereka hijrah. Bila sampai di tempat baru, kebetulan rumah baru mereka ini berjiran. Jiran mereka adalah seorang jiran tu imam masjid di kawasan tersebut. Imam. Dan imam ni imam muda. Bukan imam muda Astro tu. Imam ni orang muda. Imam ni orang muda. Dan dia faham jiwa muda. Imam ni setiap kali dia terserempak dengan budak muda yang selalu buat hal tadi tu, dia bagi salam, dia senyum. Kalau budak tu duduk maiki basikal, motosikal, dia pergi dekat budak tu, dia tanya tentang motosikal, dia sembang. Azan, dia pun pergi masjid. Dia tak ajak budak tu pergi masjid. Tapi setiap kali dia lalu, Assalamualaikum. Ada masa dia singgah, dia bersembang. Tak pernah bersembang bab agama. Sembang bab motor, bab karbureta, macam mana nak lajunya, sembang. Orang muda sama orang muda. Sehinggalah imam tadi jadi semakin rapat dengan budak muda ni. Budak muda ni mula bertanya soalan. Imam, kalau seluar saya ni ada minyak kena rantai motor ni, boleh buat solat tak? Dia mula tanya. Dan imam ni mula terang dia cara ambil wuduk, cara nak bersihkan badan, cara ni perkara yang batal, yang sah tak sah. Dan subhanallah, tapi untuk makluman semua, ini semua ambil masa 6-7 bulan. Imam ni rapat dengan dia. Tetapi subhanallah, anak muda ini mula nak belajar solat. Dia baik dengan imam. Ada imam kata, jom pergi makan. Jom singgah minum air. Dia jadi rapat. Telefon ada, dia berwhatsapp, tanya khabar. Sehingga dia mula tanya imam tentang solat. Mula nak pergi masjid. Mula nak belajar agama. Sebab dapat perhatian dan kasih sayang dari imam. Yang lebih kurang umur tadi. Dapat kawan. Dan subhanallah, 2 tahun berlalu. Dengan izin Allah, anak muda ini totally berubah. Dia hormat mak ayah dia. Dia rajin pergi dengar kuliah. Adik-adik dia yang ajak adik-adik solat. Dan di kalangan yang ramai-ramai di sekelilingnya, sudah pasti ibu dan ayahnya lah orang paling gembira. Ini kita kata taubat ni. Bukan saja dia tu rajin pergi masjid surau. Anak muda ini menjadi pembantu ustaz tadi, imam tadi tu. Kalau imam tu nak pergi ceramah, nak pergi program, dia kadang-kadang tolong drive, dia ikut, dia bantu. Sebelum ini dia seorang yang sangat lara, seorang yang sangat banyak masalah. Tapi bila dia benar-benar bertaubat, sehingga satu hari berlaku satu peristiwa yang sangat mengharukan. Anak muda ni pandu kereta nak pergi ke satu program yang berkait dengan imam tadi. Macam sekarang lah, imam ada ceramah kat sana, dia pun nak pergi sekali, ada nak bantu imam kat sana urusan lah. Dia seorang dalam kereta dia. Dalam perjalanan dia, tayar kereta dia ada rosak sikit. Dia masuk kat terowong, baru dia masuk sikit kat terowong, tayar kereta dia rosak. Lalu dia turun dari kereta. Dalam kereta dengan pasang ayat Qurannya dalam kereta. Biasa sebelum ni dengar lagu je dalam kereta. Bila dia turun nak tengok tayar kereta dia yang rosak, tiba-tiba datang sebuah lori
lori besar trailer dari belakang langgar kereta dia, dan lori itu pijak anak muda tadi, dan dia terselit melekat leher dia ni di celah tayar trailer tadi, dan anak muda ini menghembuskan nafasnya yang terakhir pada saat itu. Kena langgar di lori. Lekat celah tayar trailer. Kemek kereta dia. Allahu Akbar. Bila kereta dia tu masa yang kemek itu, dengar bacaan Quran lagi. Mana dia duduk dalam kereta tu, dia dengar Quran. Kalau selama ni dundang. Ni Quran. Imam tak ada cerita. Imam kata, bila aku dapat maklumat, aku terus pergi ke hospital. Nak ziarah jenazah anak muda ini. Kata imam tu. Bila dia sampai di hospital, dia tengok semua orang sedih. Mak dia lah yang paling sedih. Tapi di kalangan ramai yang sedih, anak muda ini nampak yang paling kuat menangis adalah ayah pemuda tadi. Mak sedih, tapi yang kuat menangis ni ayah. Ayah kuat menangis. Lalu imam tu tengok, tunggu masa sikit tenang. Bila si ayah itu, imam nampak dah tenang sikit, imam pergi dekat pakcik, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus si ayah ini meraung balik dan dia menyebut satu perkataan, anas sabab, akulah sebab anak aku ni jadi gini, akulah sebab. Jadi imam tadi hairan, pakcik, tak apalah, sampai masa dia dah, dia pergi pun dalam keadaan baik, kita dengar bacaan Quran, dia pun nak pergi bantu urusan dakwah saya, pakcik. Allah sayang dia, pakcik. Anas sabab. Ayah duk menangis ni, akulah sebab. Bila imam tadi tengok menangis, dia duduk diam. Bila si ayah ni tenang balik, imam tanya ayah, pakcik, kenapa dari tadi pakcik sebut pakciklah sebab. Lalu si ayah ni berkata, tuan imam, dulu waktu anak saya teruk perangai, waktu anak saya selalu buat masalah dulu, saya selalu sebut di mulut saya, tuan imam, kau ni menyusahkan, mati dilanggar lori je senang. Imam, saya selalu sebut macam ni, imam. Kau ni menyusahkan, patut mati dilanggar lori je senang. Anas sabab, hari ni yang saya sebut dulu itu menjadi doa, dan anak saya dilanggar lori sungguh. Ya Allah. Sebab itulah, ibu-ibu ayah-ayah yang bersama petang ni, teruk macam mana pun anak, tak bertaubat macam mana pun, jangan sebut yang bukan-bukan. Kita bimbang takut jadi doa. Kita doa supaya dia bertaubat. Ustaz, anak saya macam mana, Ustaz? Doakan dia supaya bertaubat. Jangan sebut yang bukan-bukan. Akhirnya ayahnya menyesal, kata anas sabab, akulah sebab dia kena langgar lori. Sebab aku yang selalu doa sebegitu. Allahu Akbar. Cerita saya tiba-tiba teringat, sebab bila cerita bab taubat ini, ya kita doakan, kita usaha boleh nasihat, kita doakan supaya taubat. Dan memang taubat akan diterima. Tapi anak muda tadi, dia tak ada masalah. Dia memang dah bertaubat. Dia dah terbukti kebaikannya. Dia bukanlah yang jenis nyawa sampai ke halkom ni. Cuma itu kisah taubat si anak muda tadi. Dan dia meninggal pun dalam keadaan baik. Siapa tanya soalan ni? Masa anak saya kecil, saya buka akaun anak saya yang bukan Islami. Sekarang dah sampai umur dia 18 tahun. Saya nak tukar akaun dia pada Islamic account. Boleh tak saya minta keluarkan bunga dan sedekahkan bunga? Sedekahkan bunga ke sedekahkan duit? Halal tak duit simpanan yang dah ditolak bunga? Boleh. Kita ambil yang basic, yang pokok saja. Pandai kan? Inilah sistem zaman sekarang. Dia nak neutralize guna istilah bunga tu. Benarnya bukan bunga ni, tai ni. Istilah dia buat istilah bunga, faedah,
Tapi sebenarnya ini adalah musuh Allah. Riba ni Allah Ta'ala isytihar perang. Tapi bila sebut bunga tu kita nampak macam colourful je. Bila bunga kita nampak macam wangi je. Nak siram je. Pandai dia nak neutralizekan istilah tu. Sebab tu rasuah pun dia jadi duit raya, rasuah pun dia kata duit kopi, rasuah pun dia kata hadiah, tukar istilah. Tapi kepada soalan tadi, dia buka akaun konvensional, lepas tu bila anak besar dia nak convert kepada Islamik, mana-mana duit riba yang ada tu dia nak keluarkan, dia nak sedekahkan. Itulah yang terbaik sebenarnya. Ustaz, kan duit tu duit haram. Boleh ke kita sedekah? Dah takkan nak bakar duit tu. Takkan nak bakar. Duit tu haram pada kita. Dan lagi baik kalau kita maklumkan. Contoh, kita cari mahat tahfiz yang perlu nak baiki tandas ke, nak renovate, nak baiki longkang. Kita beritahu awal-awal, lagi baik. Kita pergi jumpa tahfiz, jumpa pihak masjid. Saya ni duit daripada akaun riba ni. Jadi saya nak serahkan pada masjid. Ada masjid yang dia cermat. Cermat, okey tak apa. Duit ni kita guna untuk renovate tandas. Yang ni kita kebetulan nak buat pagar, kita nak baiki longkang, kita guna duit ni. Itu kalau AJK yang cermat lah. Tapi subhanallah tak ada masalah. Duit itu boleh digunakan. Yang haram itu pada kita. Pada kita. Bagus sangat. Dan saya syorkan sangat juga nak keluarkan duit yang riba tadi, keluar tu lebih sikit lah. Contohnya, anak daripada kecil, sekarang duit ada berapa? 35,000 pokok. Campur riba ada 7,000 lagi, 42,000. 7,000 tu kita keluarkan, kemudian kita sedekahlah kat mana-mana, dan keluarlah juga sikit lagi beberapa ratus ataupun 1,200 lagi. Moga-moga ia membersihkan rezeki tersebut. Boleh. Bagus sangat tindakan tu. Ini taubat sebenarnya. Ini satu taubat. Dan orang nampak, kalau sebut bab taubat ni, orang nampak tak semayang. Bila sebut taubat ni orang minum arak. Taubat ni orang berzina. Itu semua betul. Taubat ni dulu tak tutup aurat, sekarang tutup. Betul. Tetapi dalam bab keuangan ni, yang jenis rasuah dalam bisnes, dia baik pergi masjid, family man, tapi bab bisnes tipu orang. Bab bisnes tak jujur. Dalam bab bisnes, dia rasuah. Allahu Akbar. Jadi, Masya Allah, teringat masa Ustaz dengan Dr. Zaharuddin ya, di Masjid Bukit Jelutong. Di Masjid Bukit Jelutong. Betul, cerita bab duit KWSP. Itu cerita dulu Dr. Zaharuddin explain dah. Dan sekarang ni Alhamdulillah, KWSP dah ada 2 akaun, yang Islamik dengan yang tidak Islamik. Wajib kepada yang sedang menonton sekarang, kalau belum convert, wajib convert KWSP kepada yang Islamik. Ada tak yang dalam ni sekarang yang masih bekerja, yang akaun KWSP dia belum convert kepada yang syariah compliant? Wajib pindah. Itu taubat kita. Alhamdulillah Tuan Raja Azmi, alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Saya sebut petang ini, kalau ada yang sedang menonton, yang masih bekerja, ada KWSP, wajib pindah. Ustaz, dividennya kurang lah Ustaz. Dividen kurang tapi 100% kita yakin bahawa menurut maklumat, yang ni walaupun sedikit tak apa, 100% bersih. Kalau yang tidak Islami ini, lebih pun taklah banyak mana persentasenya, tapi bercampur dengan yang syubhah. Ini yang kita bimbang. Saya lepas dah bahagian saya petang ni, saya sebut, kalau ada yang menonton, ada KWSP, wajib pindah kepada yang patuh syariah. Itu taubat kita. Sebelum ni kita ada alasan. Doktor paksa KWSP, tidak ada pilihan. We have no choice. Tapi sekarang ni kita ada pilihan. Wajib convert kepada yang Islami. Hadis yang ke-7. Panjang hadis ke-7 ni. Hadis ke-7 kita sambung minggu depan lah. Ada soalan tak? Kalau ada satu soalan lagi. Dua-dua hadis panjang minggu depan insya-Allah. 3 hadis panjang-panjang minggu depan. Sedap kisah minggu depan, kisah yang menarik. Minggu depan kisah yang menarik berkenaan dengan taubat pembunuh,
taubat Ka'ab bin Malik. InsyaAllah kita sambung minggu depan hadis ke-7 ni InsyaAllah tanda sikit. Ada soalan tak setakat ni berkenaan dengan taubat? Ada soalan? Any question? Tak ada. Sebab saya ingat kalau nak baca hadis yang ke-7 ni panjang. Kita ada masa sikit je lagi ni. Sambung minggu depan lah hadis yang ke-7 ni. InsyaAllah. Ada soalan tak? Saya dimaklumkan sekarang ni masjid-masjid dah mula boleh buat program kan? Macam mana kelas kita? InsyaAllah kita teruskan ke ataupun macam mana? Yang sedang menonton sekarang ni saya tengok ada 106 orang. Dari mana? Boleh tak tulis kejap di ruangan chat. Menonton dari mana? Menonton dari mana? Sebab kalau kita buat yang program BJ Bukit Jelutong, Gombak, Sepang, Sungai Buloh, Putrajaya. Oi, bayang lepas Penang. Oh, BTHO. BTHO. Suar mana ni? Suasana, suar damai, suar rasa. Aisyah Kelang, Nolela Sungai Buloh, Zainal Kelang, Seremban, Ummu Hafiz, Parit Buntar, Perak, Shah Alam. Aminah Ahmad dari Melak. Melak. Zakiyah dari Singapura. Masya Allah, Masya Allah. Aisyah sama, kalau tak ada soalan saya nak tanya tentang hadis ni, maksudnya apa yang Nabi SAW keluarkan dari mulut beliau kan? Ya, kiranya Nabi dapat ilham dari Allah ke yang Ustaz sebut dari Allah ke Ustaz untuk sebut sesuatu? Ya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, yang Rasulullah sebut itulah hadis yang Rasulullah buat. Bila sebut hadis Nabi, ia yang disebut oleh baginda ataupun ia yang dilakukan action, tindakan oleh baginda. Dan yang ketiga, sekiranya ada orang lakukan di hadapan baginda, baginda tidak larang. Itu pun termasuk dalam iqrar dipanggil. Rasulullah mengiyakan. Itulah hadis. Yang baginda sebut, yang baginda buat dan yang baginda iyakan, iqrarkan. Adakah ia ilham dari Allah? Ya, itu. Tapi Nabi ni kita tak panggil ilham. Nabi ni kita panggil wahyu dari Allah. Wahyu yang Allah Ta'ala wahyukan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang Rasulullah sebut adalah wahyu. On the way back from home, masya-Allah, Anas Al-Habsyi. Moga-moga diselamatkan, dipermudahkan perjalanan Kuala Kangsar, Kampung Budiman, Shah Alam, Rawang, Hulu Kelang, Sarawak, Bukit Jelutong, Kelang, Suar Kasih, Perak, Elmina, Port Kelang, Kuala Kangsar, Serendah, Shah Alam, Kuala Selangor, Kelang, Bertam. Kita kena teruskan ni dari seluruh dunia ni. Dari seluruhnya. Ustaz, kalau tak buat secara Zoom, saya mungkin tak berpeluang nak join. Betul. Ya, subhanallah, besar pahala penganjur kita. Moga-moga diberkati atas usaha yang dibuat. Moga-moga terus istiqamah. Yang hadir kena tolong bantu. War-warkan lagi. Sebarkan lagi. Kelas hadis, kelas tajwid, kelas Quran, semua kelas-kelas yang lain juga. Kita semua kena mainkan peranan untuk sebarkan majlis ilmu ni. Kita kongsi-kongsi pahala. Ada pahala tukar baca kitab, ada pahala organizer, ada pahala menyumbang keuangan, ada pahala tolong sebarkan. Dapat link, sebarkan ke grup-grup WhatsApp. Moga-moga manfaat lagilah luas tersebar. InsyaAllah, panjang umur, kita jumpa lagi minggu hadapan. Kita sambung hadis yang ke-7 ni insya-Allah. Sampai di sini dulu kita petang ni. Ada apa-apa daripada pihak Urustia, pihak penganjur? Tak ada apa Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. InsyaAllah jumpa minggu depan insyaAllah. Alhamdulillah, alhamdulillah.
kita teruskan Ustaz melalui online. InsyaAllah, insyaAllah. InsyaAllah kita teruskan. Yang boleh pergi ke masjid, pergi masjid. Tak Ya. boleh pergi masjid, pergi masjid. Yang tak boleh pergi masjid, kita teruskan secara online insyaAllah. InsyaAllah. Manfaatkan teknologi ni insyaAllah, insyaAllah. Barakallah. Wah, terima kasih banyak Ustaz. Maintainlah online ni sebab sebelah petang ni sangat sesuai. InsyaAllah. InsyaAllah kita maintain. Jadi kalau malam tu challenging sikit lah. Betul, betul. Ya. InsyaAllah Zainal kita maintain insyaAllah. InsyaAllah. InsyaAllah kita cuba teruskan setakat termampu insyaAllah. So, sampai di sini dulu. Saya minta diri dulu semua. Terima kasih Ustaz. Ustaz, terima kasih banyak Terima Ustaz. kasih Ustaz. Jazakallah Terima kasih Ustaz. 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 Sambung lagi. Assalamualaikum. Allah, kasihan. Assalamualaikum Ustaz.